المحبة علي ولكم أنتم أولادي وأنتم قصري ليس أحد بالمحبة سواكم عندي من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبه كيف ما أهواكم من أنا لولاكم كيف ما حبه كيف ما أهواكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Saleh bin Abdul Aziz, pelajar-pelajar Universiti Islam Antarabangsa, kemudian para peserta Daurah Fiqh Ibadah, tuan-tuan dan puan sekalian yang berada di Google Meet dan yang berada di Facebook Live. Jadi Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya kita dapat lagi bertemu, dalam majlis pada malam ini. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian, program kita pada malam ini dan hari yang seterusnya adalah program Daurah Fiqh Ibadah. Dan untuk pengetahuan puan-puan sekalian, kita akan mengadakan daurah ini selama 3 hari, iaitu pada hari Jumaat malam ini, hari Sabtu dan hari Ahad. Dan sebelum saya lanjutkan lagi program kita pada malam ini, saya ingin menjemput saudara Fauzan untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Terima kasih saudara Amirul Akmal. Nabil Karim wa ashabil kirabil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahina rabbana bis salam. Ya salamu sallimna ajma'in wa ja'alna min ibadikas salihin. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, praise be to Allah, Lord of the worlds. Let your blessing and your peace be on your servant and your messenger Muhammad, and on his family and his companions. Allahumma ya Allah, on this glorious day, in conjunction with the opening ceremony of Daurah Fiqh Ibadah, we uphold our hands to pray gratefully, to thank on your infinite favor to us, till we can live in peace and harmony, to perform our tasks as your servant, O Allah. We ask your blessing to make this occasion in success. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. You are the mercy of the mercies, and you are the Lord of the universe. Give us mercy from your presence, and shape for us right conduct in our plight. We ask you for knowledge which is beneficial and sustenance which is good, and deeds which are acceptable. O Allah, help us to remember you, to thank you, and to worship you in the best of manners. Forgive us, have mercy upon us, guide us, give us health, and grant us sustenance. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Fazan atas bacaan doa sebentar tadi. Baiklah, tuan-tuan dan puan sekalian, saya Muhammad Amirul Akmal sebagai MC anda pada malam ini, dan alhamdulillah saya nampak ramai sangat peserta-peserta dan pelajar-pelajar yang menyertai program daurah ini, dan saya rasa sangat-sangat terjuja dan rasa sangat-sangat semangat
untuk menjadi MC anda dan rasa tak sabar untuk memulakan majlis pada hari ini. Sebelum saya mulakan majlis kita pada malam ini, izinkan saya untuk memperkenalkan penceramah kita pada malam ini. Nama beliau adalah Al-Fadhil Ustaz Salah bin Abdul Aziz dan beliau mempunyai ijazah Dirasat Islamiyah wal Arabiyah di Al-Azhar Mesir. Masya-Allah tuan-tuan sekalian, kita membawakan asatidzah ataupun penceramah khas dari Al-Azhar Mesir ke Malaysia untuk memberikan daurah kita pada hari ini. Dan saya rasa dan saya fikir beliau adalah orang yang paling layak untuk menceritakan ataupun untuk menjelaskan tentang fiqh ibadah kita pada malam ini. Beliau juga pernah menjadi pengajar di Mahat Sultan Haji Ahmad Shah Jengke dan sekarang beliau merupakan seorang tenaga pengajar fiqh dan nahwu di Mahat Tahfiz Turas Negeri Pahang. Beliau juga aktif berceramah di masjid sekitar Jengke Pahang dan beliau juga aktif dalam memberikan live di Facebook beliau. Jadi saya yakin tuan-tuan sekalian tak sabar untuk menyertai ataupun untuk mendengar huraian daripada Al-Fadhil Ustaz Salah Abdul Aziz. Jadi tanpa saya membuang masa, saya persilakan Al-Fadhil Ustaz Salah bin Abdul Aziz untuk meneruskan program pada malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil Amin. وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع الإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, Ustaz Amirul, sahabat-sahabat saya daripada Universiti Islam Kuantan, AJK Masjid UIA Kuantan, seluruhnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia Allah Ta'ala dapat bersama-sama kita berkumpul pada malam ini untuk satu tujuan, iaitu bermudzakarah, berbincang mengenai ilmu fardu ain melalui satu kitab yang sangat berkah, iaitu kitab Safinatus Salah, Safinatus As-Salah, karangan As-Sayyid Abdullah ibn Umar ibn Yahya Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kitab ini merupakan kitab asas bagi fardu ain dan ramai ulama yang mensyarahkan kitab ini. Antaranya ialah ulama Jawi sendiri, iaitu Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani At-Tanari Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang merupakan ulama Indonesia. InsyaAllah kita akan cuba untuk mengkhatamkan kitab ini dalam daurah kita ini. Dalam 7 siri Ustaz Amirul, ya. InsyaAllah ta'ala. Jadi syarahan kita tidak terlalu luas lah, tapi tidak terlalu ringkas juga. Sebab kalau luas sangat tak khatam kitab. Kalau ringkas sangat mungkin dah biasa dengar. Jadi kita nak pertengahan. Dan kita cuba juga untuk dikhatamkan kitab yang sangat berkah ini. Walaupun kecil tapi berkah. Diguna pakai dulu, kini dan sehingga ke InsyaAllah sampai ke bila-bila lah. Okey, jadinya metod bacaan kita ialah Ustaz Amirul. Boleh Ustaz Amirul? Tolong bacakan. Ustaz Amirul nak baca Arab ke nak baca bahasa Melayu dia? Yang pelajar dalam Google Meet nak Arab ke ataupun bahasa Melayu? Saya tak kisah. Cuba kami sikit. Kita nak baca yang Arab ke nak baca yang bahasa Melayu? Arab, insya-Allah. Nurul Najib bin Muhammad ambil barikan Arab. Okey. Boleh Ustaz Amirul syarat? InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, boleh. Bismillah. Ustaz boleh share screen kitab ni? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, segala pujian hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda dan ke atas sahabat-sahabat baginda sekalian. Awwalu ma Okey. yajibu ala Saya syarah dulu tak? Okey. Saya syarah ringkas dulu, lepas tu terus. Boleh, kita bergilir lah. Ustaz Amirul baca, habis saya syarah. Ustaz Amirul baca, habis saya syarah. Boleh InsyaAllah. Okey, jadi musannif pengarang kitab memulakan kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab iqtidaan bi Quranil Karim, yang mana Al-Quran memulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala memulakan Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab ini juga dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kedua ialah kerana ada sebuah hadis, walaupun hadis tu ada perbincangan, dia sebut kullu amrin dhiba la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang ada nilai baik dalam agama dan tidak dimulakan perkara itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus ia daripada barakah. Jadi pengarang kitab tidak mahu kitabnya terputus daripada barakah, maka dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maknanya segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabbil Alamin, iaitu Tuhan sekalian alam. Makna sekian alam ini ialah sekalian makhluk, sama ada jin, manusia, malaikat, binatang dan sebagainya. Itu makna al-alam, al-alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga ke atas keluarga, wa ala alihi, juga ke atas keluarga. Maksud keluarga kat sini ialah pengikut baginda Nabi, walaupun orang yang melakukan maksiat. Boleh? Jadi dan selawat dan salam juga ke atas keluarga Nabi. Maksud keluarga kat sini ialah pengikut Nabi, walaupun orang yang melakukan maksiat. Wa ala ashabihi, juga selawat dan salam ke atas sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ialah mereka yang bertemu dengan Nabi selepas Nabi menjadi Rasul dan mereka beriman dengan Nabi. Dalam masa yang sama mereka mati dalam keadaan beriman. Itu kita panggil sahabi ataupun sahabat lah, sahabat. Bahasa kita panggil sahabat Nabi. Apa dia sahabat Nabi? Orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan mati dalam iman. Walaupun bertemu dengan Nabi itu sekejap. Walaupun ketika bertemu dengan Nabi itu masih kecil. Mana orang yang bertemu dengan Nabi itu dia masih kecil. Dia juga dianggap sebagai sahabi, sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Okey, teruskan Ustaz Amirul. Bismillah. Qala mu'allif awwalu ma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu ma'na asyhadatain wa tasmimu qalbihi alaihi. Okey. Awwalu ma yajibu ala kulli muslim. Perkara pertama yang wajib bagi setiap muslim yang berakal, yang akil baligh, untuk sahnya Islam dia, ialah dia kena i'tiqad di dalam hati makna bagi syahadatain, iaitu makna bagi dua syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kena i'tiqad dalam hati makna bagi asyahadah. Bukan sekadar menuturkan tapi tidak beriktikad di dalam hatinya. Ya, jadi kalau sekadar mengucapkan guna lidah tapi tidak percaya di dalam hati, ianya tidak cukup untuk mengeluarkan seseorang itu daripada kekufuran kepada keislaman. Ya Allah. Terus. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu bil qalbi wa ubayyinu li ghairi alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah wa annahu ghaniyyun amma siwa muftaqirun ilaihi kullu ma 'ada muttasifun bi kulli kamalin munazzatun an kulli naqsin wa ma khatara bil bali
lam yattakhiz sahibatan wala waladan wala yumathilu fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi ahada. Jadi tadi Syekh sebut perkara yang wajib. Perkara yang mula-mula wajib ke atas seorang Muslim ialah beriktikad makna syahadatain, makna dua syahadah. Jadi apakah makna dua syahadah? Maka disebut selepas tu wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Makna asyhadu an la ilaha illallah ialah a'lamu wa a'taqidu biqalbi. Kalau tengok terjemahan disebut apa? Ialah aku meyakini dan aku beriktikad dengan hatiku. Makna asyhadu an la ilaha illallah ialah aku meyakini, aku beriktikad dengan hatiku, serta wa ubayyinu li ghairi, serta aku menjelaskan kepada selainku. Apa makna dia? Okey. Jadi disebut kat sini makna asyhadu an la ilaha illallah ialah a'lamu wa a'taqidu. Aku beriktikad dengan hati dan aku meyakini dengan hati. Dengan makna kita faham bila sebut iman itu ianya ialah iktikad di dalam hati. Kemudian Syekh sebut wa ubayyinu li ghairi, dan aku menjelaskan kepada orang lain. Itu isyarat kepada mesti iqrar. Mesti kita sebut lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, sebut lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu. Tak, adakah syarat untuk menjadikan seseorang itu Islam ataupun tidak? Maka khilaf ulama. Sebahagian kata menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bukanlah syarat untuk dikatakan ataupun untuk mengeluarkan seseorang itu daripada kekufuran kepada keislaman. Malah syarat untuk mengeluarkan seseorang itu daripada kekufuran kepada keislaman hanya semata-mata beriktikad di dalam hati. Dia beriktikad di dalam hati Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan, Rasul itu sebagai pesuruh Allah, Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Tapi dia tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah guna lidah dia. Adakah dia beriman? Menurut bahagian yang pandangan yang tepat, ianya seorang yang beriman. Ianya seorang beriman. Walaupun tidak diucapkan dengan lidah. Lepas tu apa tujuan diucapkan dengan lidah ni? Tujuannya ialah sekadar untuk kita menjalankan ke atas seseorang yang mengucapkan lafaz itu hukum akan Islam. Hukum hakam Islam. Maknanya bila seseorang tu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kawan tu nanti mati, tak meninggal dunia, kita tanam di kubur orang Islam. Kita sembahyangkan dia, kita mandikan dia. Lepas tu kalau dia tak keluar zakat, kita boleh paksa dia keluarkan zakat kalau dia mampu. Tak, kalau dia tak pergi Jumaat, kita boleh kenakan denda ke atas dia, takzir dan sebagainya. Boleh? Kalau dia tak ucap sekalipun asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia beriman di dalam hati, kekal dipanggil sebagai mukmin. Kekal dipanggil sebagai seorang yang beriman. Dengan mana dia mati bertemu Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala iktibar dia sebagai seorang mukmin. Tapi kat dunia orang tak tahulah dia tu orang mukmin. Boleh? Itu sebahagian pendapat, dan pendapat ini lebih tepatlah berbanding pendapat yang lain. Jadi wajib mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hanyalah untuk kita memperjalankan hukum agama Islam ke atas diri si penyebut tersebut. Bukanlah untuk memindahkan dia daripada kekufuran kepada keimanan. Sebab nak memindahkan seseorang daripada kekufuran kepada keimanan memadai sekadar i'tiqad, yakin di dalam hati akan makna asyhadatain. Begitu. Ya? Okey. Dan disebut dalam kitab kita ni, apa tu? Ialah aku meyakini dan aku beriktikad dengan hatiku serta aku menjelaskan kepada selainku bahawa tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya pada wujud melainkan Allah Ta'ala jua. Dan bahawasanya dia tidak berhajat kepada yang lain. Muttasifun bikulli kamal. Allah Ta'ala bersifat dengan semua sifat kesempurnaan. Jadi Allah Ta'ala ni bukan bersifat dengan 20 sifat sahaja.
20 sifat itu ialah sifat yang wajib kita pelajari. Tapi Allah Ta'ala tidak bersifat sekadar dengan 20 sifat itu sahaja. Tak. Malah Allah Ta'ala bersifat dengan semua sifat kesempurnaan. Semua sifat kesempurnaan. Munazzahun an kulli naqsin. Allah Ta'ala ini sunyi daripada semua sifat kekurangan. Bukan sekadar 20 sifat. Malah semua sifat kekurangan. Tak. Allah Ta'ala berlepas diri daripadanya. Okey, wa ma khatara bil bal munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Allah Ta'ala juga sunyi ataupun maha suci Allah Ta'ala daripada setiap perkara yang terlintas di bilbal. Bilbal ni makna hati kita ataupun akal kita. Jadi apa-apa sahaja yang kita bayangkan tentang Allah. Allah Ta'ala berjisim macam kita. Allah Ta'ala duduk kat sana, duduk kat sini, berpindah daripada bawah ke atas, atas ke bawah. Allah Ta'ala ni ada tangan, ada kaki. Tak, itu semua tu bukan belaka tu. Al-ajzu anil idraki idrakun, kata Sayyiduna Abu Bakar. Maka tidak mampuan kita mengenal pasti zat Allah Ta'ala, itu menunjukkan kita ni kenal Allah Ta'ala. Boleh? Al-ajzu anil idraki idrakun. Ketidakkemampuan kita mengenal zat Allah Ta'ala. Bertangan ke, berkaki ke, berjisim ke, ada perut ke, ada... Tak. Kita tak tahu. Itu tanda kita kenal Allah Ta'ala. Selagi mana kita bayang Allah Ta'ala begitu, begini, begitu, begini. Itu tanda ni, tanda kita tak kenal lagi Allah Ta'ala. Lam yattaqid sahibatan wala walada. Sekejap. Mana ni? Dan Allah Ta'ala itu tidak mengambil sahibah, iaitu isteri. Ya, tidak mengambil isteri. Wala waladan, juga tidak mempunyai anak. Jadi Sayyiduna Isa alaihissalam bukanlah anak Allah Ta'ala. Malah Allah Ta'ala menciptakan Sayyiduna Isa alaihissalam tanpa ayah. Jadi Sayyiduna Isa ialah hamba ataupun makhluk ciptaan Allah Ta'ala, bukan anak Allah Ta'ala. Wala yumathilu fi dhati wa sifati wa af'alihi ahadan, dan tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai Allah Ta'ala pada sudut zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Okey, baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa ma'na ashhadu anna Muhammadan Rasulullah a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi anna sayyidana Muhammad bin Abdullah Abdullahi wa rasuluh ila kafatil khalqi sadiqun fi kulli ma akhbara bi yajibu ala kafatil khalqi tasdiquhu wa mutaba'atuh wa yuhramu alaihi wa yuhramu alaihim takdzibuhu wa mukhalafatuh faman kazzabahu fahuwa zalimun kafirun wa man khalafahu fahuwa asin khasirun. Okay, kemudian diberitahu tentang makna juzuk kedua daripada syahadatain. Asyhadatain tatakawan min apa tu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah dah diterangkan, sekarang ni masuk wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah maknanya? Maknanya ialah aku meyakini dan aku beriktikad di dalam hati, dengan hati. Dan aku menerangkan kepada orang lain, itu isyarat kepada ikrar dengan lisan, sebut dengan lisan. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah Ta'ala dan juga pesuruh Allah Ta'ala kepada sekalian makhluk. Kepada sekalian makhluk. Dan Rasulullah merupakan makhluk yang paling mulia lah, yang paling agung. Lebih agung daripada arash, lebih agung daripada al-kursi dan sebagainya. Rasulullah diutuskan kepada sekalian makhluk. Kulit baginda putih kemerah-merahan. Itu sebut sedikit lah mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadiqun fi kulli ma akhbara bih. Dan Nabi ini benar pada setiap apa yang beliau sampaikan, baginda sampaikan.
Sama ada perkara yang disampaikan itu berkait dengan agama. Contoh Nabi sebut sembahyang ke atas kamu wahai umat manusia wajib 5 kali sehari. Maka apa yang disampaikan itu benar. Ataupun perkara yang disampaikan oleh Nabi itu perkara yang mubahat, iaitu perkara yang harus. Contoh Nabi bagi tahu akal tu, aku telah makan. Jadi apa yang Nabi sampaikan tu betul. Maknanya Nabi ni memang betul-betul telah makan. Ataupun baginda Nabi SAW sebut telah datang si fulan kepada si fulan pada saat sekian-sekian, pada hari sekian-sekian. Apa yang disebut itu juga benar. Jadi Nabi ni benar bukan sekadar pada perkara yang berkait dengan syariat, malah pada perkara yang mubahat, perkara yang harus. Okey, jadi mustahil bagi Nabi SAW menipu. Kerana Nabi bersifat maksum. Jadi wajib kita beriktikad apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar-benar berlaku, sama ada perkara yang berkait dengan tanda-tanda hari akhirat, soalan kubur, nikmat kubur, azab kubur, kebangkitan di hari kiamat, adanya hisab di hari kiamat, ada timbangan amalan pada hari kiamat, adanya telaga, adanya syafaat syurga neraka, pahala dan juga dosa, semua tu wajib kita beriman. Apa yang disebut itu semuanya benar berlaku. Yajibu ala kafatil khalqi tasdiquh. Dan wajib bagi setiap makhluk, sama ada makhluk itu manusia ataupun jin, tasdiquhu, membenarkan Nabi di dalam hati. Membenarkan Nabi di dalam hati. Juga wa mutaba'atuhu, dan juga wajib kita mengikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengikut pada sudut perbuatannya, kata-katanya, takriratnya. Tak selagi mana perbuatan itu bukan perbuatan jibiliyah. Jibiliyah ni perbuatan apa? Terjemahan kalau bahasa Melayu gitu. Ustaz Amirul. Jibiliyah ni tabiat manusia lah. Kita ni wajib ikut Nabi. Tak. Kecuali pada kecuali pada beberapa perkara. Antaranya ialah perkara yang merupakan tabiat bagi manusia. Mana duduk Nabi, berdiri Nabi, berjalan Nabi. Adakah semua perkara tu kita wajib ikut? Maknanya kalau Nabi berhenti kat situ, kita pun kena berhenti kat situ kalau tak berdosa. Kalau Nabi berdiri pada waktu sekian, kita pun kena berdiri waktu sekian. Kalau tak berdiri berdosa. Tidak. Sebab itu dianggap sebagai perkara jibiliyah. Perkara yang berkait dengan tabiat manusia. Nabi qada hajat pada tempat sekian, hari sekian. Adakah kita wajib ikut? Tidak wajib ikut. Okay, begitu juga kita tidak dituntut untuk ikut perkara yang merupakan khususiat bagi Nabi. Seperti keharusan untuk menghimpunkan lebih daripada 4 orang isteri. Begitu juga keharusan untuk duduk dalam masjid walaupun dalam keadaan junub. Boleh menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat ketika qada hajat. Itu semua khususiat bagi Nabi. Istimewaan bagi Nabi yang kita tak boleh ikut. Yang kita tak boleh ikut. Puasa wisal. Puasa wisal ni maknanya puasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka. Itu juga haram kita ikut. Jadi kita dituntut untuk ikut Nabi pada semua keadaan. Perkataannya, percakapannya, perbuatannya. Kecuali pada perkara-perkara yang berkait dengan jibiliyah. Tak wajib ikut. Tapi ada juga sahabat Nabi yang sayang kepada Nabi sampai ke tahap benda-benda yang berkait dengan jibiliyah pun mereka ikut. Okey, begitu juga perkara kedua ialah perkara yang berkait dengan khususiyah. Juga tak wajib kita ikut, malah haram kita ikut. Kemudian disebut wa yahrumu alaihim takdzibuhu wa mukhalafatu, haram bagi mereka iaitu ke atas sekalian makhluk sama ada jin ataupun manusia mentakdzibkan Rasulullah, mendustakan Nabi. Wa mukhalafatuhu, dan dan bermukhalafah dengan perintah dan juga larangan Nabi. Faman kadzabahu fahuwa zalimun kafir. Sesiapa yang mendustakan Nabi maka dia itu dianggap sebagai seorang yang zalim dan juga kafir. Jadi mendustakan Nabi itu kafir. Faman khalafahu, tapi barang siapa yang hanya khalafahu ni apa? Beriman dengan Nabi. Percaya Nabi itu sebagai Rasul.
Percaya apa yang dibawa oleh Nabi tu benar belaka daripada Allah Ta'ala. Nabi tak berbohong. Tak. Tapi jenis apa? Kepala pengat. Jenis setan. Iblis. Sembahyang tak nak. Puasa tak nak. Keluar haji, pergi haji tak nak belaka. Itu masih Muslim. Masih Muslim, cuma Muslim yang asin, yang berdosa dan khasir di dunia wal akhirah. Dan seorang yang rugi di dunia dan juga di akhirat. Tapi kekal Muslim. Jadi dalam mazhab kita, orang yang melakukan dosa besar, meninggalkan Jumaat, ikutlah 10-15 kali pun, bunuh orang, tak, mencuri, merampok, berzina, kekal dianggap sebagai Muslim. Cumanya Muslim yang asin, dalam masa yang sama khasir, seorang yang rugi. Okay, baca terus. Assalamualaikum. Waffaqana Allahu li kamali mutaba'atihi wa razaqana kamalat tamasuki bi sunnati waja'alana mimman yuhyi ahkama syari'ati wa tawaffana ala millati wa hasyarana fi zumrati wa walidaina wa awladana wa ikhwanana wa ahbabana wa jami'al muslimin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terus baca summa yajibu. Thumma yajibu alaihi an yata'allama syurutus salati wa arkanaha wa mubtilatiha. Fasyurutuha 12. Okey, kemudian selepas dibincangkan asas kepada akidah pegangan seorang Muslim, maka musannif berpindah kepada perbahasan fiqh yang merupakan fardu ain bagi setiap mukallaf untuk tahu. Jadi maksud setiap mukallaf tu setiap orang. Setiap orang yang berakal. Yang dah akil balik kena tahu. Sama ada dia tu ambil bidang kedoktoran, sama ada dia tu ambil bidang engineer, sama ada dia nak jadi pilot, sama ada dia nak jadi tukang kebun. Ada orang cerita-cerita dia nak jadi tukang kebun. Dah biar ke dia lah. Dah dia nak jadi tukang kebun buat lagu mana. Ataupun nak jadi tukang kutip sampah. Ikutlah nak jadi benda pun, wajib bagi dia belajar fardu ain ni. Apa dia fardu ain? Fardu ain ialah ilmu-ilmu yang terhenti padanya sah batalnya ibadat yang kita wajib buat segera. Contoh sekarang ni saya wajib sembahyang isyak. Lepas ni juga kena sembahyang isyak. Contohlah kalau saya kata saya tak sembahyang lagi, saya sembahyang dah. Jadi saya wajib sembahyang isyak bila? Sekarang. Jadi wajib saya belajar perkara-perkara yang menyebabkan sembahyang isyak saya sah. Nak sah sembahyang kena wuduk. Jadi kena tahu dulu syarat-syarat sah wuduk, rukun-rukun wuduk, perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Lepas tu contoh lain apa dia? Saya nak berkahwin. Maka wajib saya belajar asas-asas tentang hukum hakam perkahwinan. Kena tahu sedikit apakah hak yang saya wajib tunaikan ke atas isteri saya. Dan isteri saya pun begitu. Dia kena belajar juga. Lepas tu kena tahu sedikit bab talak, bab khuluk. Sedikit lah, bukan kena belajar jadi faqih. Taklah sampai tahap lagu tu. Tapi kena belajar walaupun sedikit. Nak bisnes, kena belajar dulu hukum hakam jual beli. Bab ribanya, bab sewa menyewanya kena belajar. Tak? Okey, kalau saya tak nak buat benda tu. Contoh saya tak bisnes, tak wajib saya belajar bab jual beli. Haji, kalau tengok di tabung haji tu giliran 50 tahun akan datang. Tak wajib saya belajar sekarang. Nanti nak pergi nanti baru belajar. Sebab apa? Saya nak buat amalan tu tapi 50 tahun akan datang. Saya nak bisnes cuma 10 tahun akan datang. Jadi tak wajib saya belajar sekarang. Tapi semayang tadi saya nak buat lepas ni. Maka saya wajib belajar sekarang. Saya nak kahwin tu esok. Jadi saya kena belajar hari ni. Isteri kedua Ustaz Amirul. Marah dia. Gua Ustaz Salah sebut nak kahwin pula tu. Tak, kita kena azam tinggi tuan-tuan. Azam kena tinggi. Jadi tak jadi tu serah pada Allah Ta'ala lah. Tapi azam, cita-cita kena tinggi. Dan setiap apa perkara dalam kehidupan kita ni. Okey. Boleh?
Jadi itu ilmu fardu ain, ilmu-ilmu yang wajib kita belajar, ilmu yang terhenti padanya sah batalnya ibadat yang kita kena buat segera. Contoh kita ni zakat fitrah. Tak masuk Ramadan lagi, tak wajib lah zakat fitrah. Taklah kena belajar lagi. Tapi dekat-dekat nak Ramadan, nak masuk waktu untuk kita bayar zakat fitrah, kena belajar lah sebersedikit hukum hakam zakat fitrah tu. Kan tak tahu benda. Sepatutnya dia bayar, dia tak bayar. Sepatutnya dia tak bayar, dia pergi bayar. Tak. Tu. Jadi itu ilmu fardu ain. Jadi sekarang ni nak bincang fardu ain ni. Disebut dalam kitab kita ni, kemudian diwajibkan ke atasnya, iaitu ke atas seorang yang Muslim yang balik dan juga berakal untuk belajar syarat-syarat sah sembahyang. Juga rukun-rukun sembahyang, juga perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Syarat-syarat sah sembahyang, rukun-rukun sembahyang. Apa beza dua tu? Syarat ialah perkara yang di luar sembahyang itu sendiri. Contoh berwuduk, syarat sah untuk sembahyang. Wuduk tu kita buat dalam sembahyang ke luar sembahyang? Cuba respon sikit. Takut ada pelajar UIA dalam tengah-tengah sembahyang berwuduk. Kau boleh kira. Dah. Kita berwuduk. Di luar. Jadi wuduk kita buat di luar sembahyang. Tak. Dan wuduk tu maknanya bersuci lah. Bersuci. Dan bersuci tu disyaratkan berterusan sampailah habis sembahyang. Contoh lain, kita menutup aurat. Kita tutup aurat sebelum sembahyang lagi. Tak. Dan tutup aurat itu berterusan sampailah habis sembahyang. Itu dipanggil sebagai syarat. Satu perkara yang wajib dibuat, ianya tidak termasuk dalam juzuk sembahyang. Tak. Tapi ianya disyaratkan ke maka kharijan an mahiyatis salah, satu perkara yang luar daripada mahiyatus salah, daripada sembahyang tu sendiri. Maknanya dia bukan rukun solat lah, dia bukan sujud, dia bukan rukuk, dia luar daripada solat. Bersuci itu luar daripada solat, tutup aurat itu luar daripada solat. Dalam masa yang sama disyaratkan kekal perkara tersebut, iaitu tutup aurat, bersuci daripada hadas kecil, hadas besar dan sebagainya sampailah habis kita bagi salam. Adapun rukun ialah juzuk kepada sembahyang. Allahu Akbar. Start daripada takbiratul ihram sampailah Assalamualaikum warahmatullahi. Benda yang duduk dalam sembahyang tu kita panggil rukun. Rukuk, sujud, iktidal, baca Fatihah, tahiyat akhir, niat, benda-benda yang duduk dalam sembahyang, yang ada dalam sembahyang. Itu kita panggil rukun. Wa mubtilatiha, dan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang itu jelaslah. Kemudian disebut fasyurutuha isna asyar. Syarat-syarat sahnya sembahyang ada 12. Kita ambil lah 2 hari ni. Kalau ada 2. Baca sikit Ustaz Amirul, insya-Allah. Okay. Kalau ada sebarang soalan terus boleh tanya, insya-Allah. Bismillah, qala muallif. Al-awwalu taharatu as-saubi wal badani wal makani minan najasati wa hiya al-khamru wal baulu wal ghaitu wal rawtu wad damu wal qayhu wal qay'u wal kalbu wal khinziru wa far'u ahadihima wa far'u ahadihima wal maitatu wa sya'ruha wa zilfuha wa jilduha wa 'azmuha illa maitata al-adami was-samaki wal jaradi wal muzakkati al-mubahi akluha. Okey. Syarat sah sembahyang yang pertama ialah suci pakaian, badan dan tempat solat daripada najis. Kemudian Syekh bagi tahu satu persatu senarai-senarai najis. Jadi disebut suci pakaian. Pakaian ni maknanya apa? Benda yang kita pakai lah. Jubah saya ni, songkok kopiah saya ni, tak, baju dalam dan sebagainya. Begitu juga perkara-perkara yang kita pikul seperti ridak.
Tak bawa rida hari ni. Rida. Kain apa? Orang panggil kain selendang. Bahasa kita panggil apa? Takkan kain plekat. Kain selendang rasanya. Tak. Tu benda yang kita pikul. Kalau kita pakai apa tu? Toilasan macam Baba Ismail sepanjang pakai tu. Itu juga dipanggil pakaian. Kita pakai serban, itu juga dipanggil sebagai pakaian. Jadi pakaian maksud dia ialah setiap benda yang kita pakai ni ataupun yang kita pikul. Kita pakai rida, kita pakai penutup kepala seperti Baba Ismail sepanjang tu pakai. Tak. Itu tu dipanggil sebagai pakaian dan mesti suci daripada najis. Wal badan juga mesti suci daripada najis. Badan ni badan kita lah. Termasuk juga bawah badan ialah dalam mulut mesti suci daripada najis. Dalam hidung mesti suci daripada najis. Dalam mata mesti suci daripada najis. Dalam telinga juga mesti suci daripada najis. Wal makan dan tempat. Tempat ni kena faham elok-elok. Maksud tempat yang disyaratkan kena suci ialah tempat yang kita pijak, kita sentuh ketika mana kita solat. Contoh saya sembahyang dalam satu masjid. Tempat saya pijak bersih. Tempat lutut saya sentuh bersih. Tempat tangan saya sentuh bersih. Tempat dahi saya sentuh bersih. Dalam masa yang sama saya dikelilingi oleh najis. Contohlah dalam masjid tu ada najis. Tak? Ada taik lembu, taik kambing, taik gimar. Tak? Taik biri-biri dan sebagainya. Keliling tu najis. Tak? Sembahyang saya sah. Sebab apa? Tempat sembahyang saya bersih. Ustaz, bersih lagu mana Ustaz? Keliling Ustaz tu najis. Ya, keliling saya najis. Tapi tempat saya pijak, ada najis tak? Tak ada. Tempat saya sentuh ada najis tak? Tak ada. Maka dianggap sebagai suci tempat saya solat. Boleh? Jadi tempat solat ni bukan makna kalau sembahyang dalam rumah tu mesti tak ada najis langsung. Sembahyang dalam masjid, maknanya masjid tu mesti suci. Kat depan tak boleh ada taik lembu, kat belakang tak boleh ada taik kuda. Tak, bukan itu maksud dia. Maksud suci tempat daripada najis ialah tempat yang kita pijak sahaja. Tempat yang kita sentuh sahaja. Tempat itu yang disyaratkan kena bersih. Cumanya tinggal lagi hukum lah. Kalau kita sembahyang dekat dengan najis ni. Kalau kita sembahyang dekat dengan najis, sekira-kira orang nisbahkan kita dengan najis. Dia kata, gua Ustaz Solah sembahyang sebelah najis tu. Itu makruh. Dia tak jadi batal, makruh. Tapi kalau jauh, contoh kita duduk dalam rumah, tong sampah kat luar, dalam tong sampah tu ada najis. Tak, kita sembahyang di ruang tamu, dekat tandas ada najis. Ada tak orang kata solah tu sembahyang sebelah najis? Tak ada orang kata lagu tu, tak ada orang yang menisbahkan saya kepada najis. Ketika itu tidak makruh sembahyang walaupun ada najis di keliling kita. Sebab najis tu jauh. Jadi kalau dekat sangat barulah makruh. Okey, disebut bilangan najis satu persatu. Wahia al-khamru. Yang pertama, najis yang pertama ialah arak. Arak ini ialah setiap perkara yang mabuk yang merupakan cairan. Setiap perkara yang mabuk yang merupakan cairan. Ianya dianggap sebagai arak dan ianya dianggap sebagai najis. Tak kisahlah dibuat daripada anggur ke, tak, dibuat daripada kismis ke, dibuat daripada buah tamar ke, dibuat daripada pisang ke, bila mana ianya memabukkan dan ianya menjadi ianya cecair, maka kita sebut ianya arak. Nama dia arak, dalam masa sama dia itu najis. Dengan makna kalau kena baju kita tak basuh, sembahyang kita tak sah. Kalau ada dalam mulut kita, na'udzubillah lah, Umar ni contoh, ada Umar dalam ni, tak ada tak? Agak tak ada lah. Si Umar ni dia minum arak, na'udzubillah. Lepas dia minum arak tu, dia tak basuh mulut dia. Dia terus ambil air sembahyang, dia pun sembahyang. Allahu Akbar. Khusyuk sembahyang ni. Bertaubat. Tadi minum arak, dia bertaubat. Sembahyang tak sah. Sebab apa? Mulut dia masih ada najis. Apa yang najisnya? Arak tu sendiri najis. Selain dia tu haram diminum, ianya juga ialah najis.
kena baju wajib dibasuh. Itu yang pertama. Jadi apa dia arak? Arak ialah setiap perkara yang cecair dan juga memabukkan. Tak kisahlah ianya dibuat daripada apa sekalipun. Itu najis. Yang kedua, wal baul, air kencing. Melainkan air kencing baginda Nabi SAW. Ulama sebut air kencing baginda Nabi tidak dianggap sebagai najis lah. Air kencing kita, air kencing manusia lain dianggap sebagai najis. Begitu juga air kencing binatang. Walaupun daripada ikan, daripada belalang, daripada semut. Air kencing mereka semua tu najis belaka. Okey. Ustaz, batu karang Ustaz, najis ke tak? Dalam kitab fiqh yang lama disebut, nak tahu najis ataupun tidak batu karang tu, kita kena tanya pakar. Batu karang tu asalnya daripada air kencing, maknanya daripada air kencing lama-lama terbentuk batu, kemudian keluar daripada kemaluan. Kalau asal daripada air kencing, ianya najis. Tapi kalau asalnya bukan daripada air kencing, ianya sekadar mutanajis. Mutanajis ni maknanya benda yang kena najis. Contoh apa? Benda ada. Contoh ni. Mainan anak ada kat sebelah, kita ambil selalu. Tak? Kena najis. Maka kita sebut mainan ini mutanajis, satu benda yang terkena najis. Kalau kita pergi cuci balik dengan air, dia akan jadi bersih balik. Jadi batu karang tu, kalau asalnya bukan daripada air kencing, maka bila dia keluar daripada kemaluan, ianya sekadar mutanajis. Dengan mana kalau kita ambil batu karang tu kita basuh, tak, lepas tu kita letak dalam cermin ke buat apa tu kenangan. Ingat waktu sakit batu karang dulu. Tak. Maka bersihlah benda tu sebab ianya mutanajis, bila dibasuh jadi bersih. Tapi kalau asalnya daripada air kencing, maka ianya najis. Itu kena rujuk pakar lah. Saya pun tadi. Ada soal? Okey, kemudian warraus. Warraus ialah wal ghaid. Itu juga najis. Ghaid ni najis manusia lah. Najis yang keluar daripada punggung manusia. Dubur manusia itu najis. Warraus. Warraus ni juga tahi lah. Cuma tahi yang keluar daripada punggung binatang. Mana tahi binatang. Dalam bahasa Arab dibezakan antara al-ghaid, maka ianya bermakna tahi manusia. Adapun raus, tahi binatang. Tahi binatang. Darah juga najis. Melainkan apa dia, darah yang beku. Seperti limpa, hati, jantung. Tak. Darah-darah ianya tidak dianggap sebagai najis kalau darah itu beku. Cuma kena ingat, kalau kita ambil jantung tu kita perah. Tak. Contoh jantung lembu, kita ambil kita perah. Lepas tu keluar cecair warna merah. Darah lah. Itu najis. Tadi ada tersekat dekat bahagian darah. Jadi nak minta Ustaz ulang yang darah tu sebab tadi ada tersekat sikit. Ustaz tersekat sikit. Okey. Sekarang jelas tak? Sekarang bagi saya jelas. Yang lain jelas ke? Yang lain boleh komen? Sekarang jelas, alhamdulillah. Okey. Wadamu, dan darah. Darah dianggap sebagai najis kalau darah itu cecair, mengalir. Kalau darah itu beku, contohnya limpa, hati, jantung, tak, ianya bukan najis.
ianya bukan najis sebab darah yang beku. Jadi apa tu jantung ataupun hati lembu, hati ayam itu boleh dimakan lah. Ianya halal dimakan dan ianya bukan najis. Cuma perlu diingat macam saya sebut tadi, maksud dia tu bukan najis ialah selagi mana kita tidak perah. Kalau kita ambil jantung lembu tu kita perah, akhir sekali keluar air. Air tu maknanya darah tu lah. Mengalir. Yang mengalir tu najis. Yang mengalir tu najis. Walaupun yang mengalir tu daripada yang beku. Yang mengalir tu najis. Yang tak najis ialah yang beku sahaja. Wal qayh, nanah juga najis. Wal qayh, muntah. Muntah ini ialah satu cairan yang keluar daripada perut. Walaupun keluar tu dalam keadaan tidak berubah seperti mana masuk. Contoh kita minum air. Tak, minum air kosong. Sampai kat perut, keluar balik. Bila keluar tu, tak berubah. Warna, rasa, bau tak berubah. Seolah-olah belum dimasukkan ke dalam mulut lagi. Tak, kekal najis sebab ianya keluar daripada mana? Daripada perut. Okey, kalau keluar daripada hidung, kalau keluar daripada kepala, itu tidak dianggap sebagai najis lah. Contohnya hingus, kahak, itu bukan najis. Sebab bukan keluar daripada perut. Wal kalbu wal khinziru wa far'u ahadihima. Seterusnya, anjing dan juga babi. Babi. Bahasa sopan khinzir. Tempat saya panggil pig. Tu. Boleh? Jadi anjing ataupun babi merupakan najis. Sama ada dia hidup ataupun mati. Dianggap sebagai najis mughalladhah. Anjing tu walaupun anjing tu anjing yang terpelajar. Ustaz, anjing ni ada universiti sendiri? Bukan. Jangan ke tahap tu berfikir. Jauh sangat tu. Mana terpelajar ni diajar untuk jaga rumah, jaga ladang. Itu makna terpelajar, mu'allamat. Kekal najis. Begitu juga babi, khinzir juga najis. Dan juga cabang kepada salah satu daripada keduanya. Maknanya apa? Contoh, anjing, na'udzubillah, melakukan dosa besar, berzina dengan lembu. Keluarlah ambu. Ambu tu, anak dia tu juga najis mughalladhah. Ataupun babi tak na'udzubillah berzina dengan kambing. Jadi apa? Babing ikutlah. Babing tu juga najis mughalladhah. Ustaz, berlaku tak benda ni? Maksudnya tak berlaku. Kalau lain jenis ni rasanya tak boleh beranak, betul tak? Anjing dengan babi tiba-tiba dapat anak, rasanya tak. Tapi kalau anjing New Zealand campur dengan anjing Kuantan contoh, tu boleh lagi dapat anak. Tak, lembu jengka 10. Dikahwinkan dengan lembu Afrika. Itu boleh dapat anak sebab satu jenis. Tapi jenis lain-lain ni rasanya tidak boleh melahirkan anak lah. Cumanya kalau benda tu berlaku sungguh. Tapi realitinya tak berlaku lah. Okay. Boleh? Jadi kita sebut tadi kalau babi dengan lembu, maka dapat anak. Dua benda ni, dua binatang ni berzina dapat anak. Anak dia tu juga najis mughalladhah. Jadi mesti anak tu didapati terhasil melalui nasab. Maksudnya melalui perzinaan. Ikutlah perkahwinan ke, tak kisahlah tu. Yang pentingnya dua benda ni bersetubuh dapat anak. Okay, kalau sekadar menyusu, ia tidak menyebabkan najis menjadi mughalladhah. Contoh lembu menyusu dengan seekor babi. Adakah lembu itu menjadi najis mughalladhah? Tidak. Tak, akan ada satu kes dulu. Bukan kes sangatlah, orang duduk gambar lembu menyusu kambing menyusu daripada anjing. Jadi persoalannya, kambing tu adakah menjadi najis mughalladhah? Tidak. Cuma mulut dia tu najis lah. Kena bersihkan sikit.
Ya? Okey. Kemudian wal maitah, bangkai. Bangkai ialah binatang, bangkai ialah binatang yang tidak disembelih secara syarak. Contoh kena langgar, tak, aksiden, lemas, tu. Itu semua tu mati tanpa disembelih lah. Tanpa disembelih mengikut syara syarak, dipanggil sebagai bangkai. Bangkai juga najis. Lembu kena langgar. Seluruh anggota lembu tu najis. Tanduk dia ke, kulit dia ke, daging dia ke, bulu dia ke, najis belaka. Sebab dia mati dalam keadaan dilanggar. Okey. Wal wa sya'ruha, sebab tu disebut wa sya'ruha wa dhilfuha wa jilduha wa azmuha, tulang bangkai, bulu bangkai, semua tu najis belaka. Illa, melainkan bangkai anak Adam. Bangkai anak Adam ni maknanya bukanlah kita ni mati tanpa disembelih ikut cara syarak. Makna bangkai anak Adam ni kita mati maka kita dipanggil bangkai. Kita ni najis ke tidak? Jawapannya tidak. Dengan makna kalau kita menyentuh mayat, tangan kita tak menjadi najis. Tak perlu kita basuh sebelum kita semayang. Sebab si mayat tu tidak najis. Wassamak, juga bangkai bagi ikan. Ikan tidak disembelih. Tak. Dan memang ikan tak disembelih pun. Ianya tidak najis. Ianya tidak najis. Kita boleh makan, kita pegang pun tidak mengotorkan tangan, tidak menajiskan tangan. Wal jarat, belalang pun sama. Wal muzakkat al-mubahi akluha, juga binatang yang diharuskan untuk dimakan. Bila mana kita sembelih mengikut cara syarak. Ianya juga halal dan tidak najis. Tidak najis. Kita terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qalam alif. Famata laqat hadhin najasatu thawba al-insani aw badanahu aw musallahu aw ghayraha minal jamidati ma'a rutubatin fiha aw fi mulaqiha fa in kana laha ta'mun aw lawnun aw rihun wajaba ghusluha hatta yazul. Thumma yazidu fi najasati al-kalbi wal khinzir sita ghusalatin wahidatun minha mamzujatun biturabin tahur. Okey. Jadi selepas dibincangkan tentang senarai najis, maka disebut hukum. Kalau kena najis tu apa yang perlu kita buat? Jadi disebut famata laqat hadhin najasatu thawbal insan. Maka apabila najis ini, maknanya najis yang telah disebutkan di atas, menyentuh ataupun terkena baju manusia, baju seseorang ataupun badan seseorang ataupun tempat sembahyang seseorang. Yang mana kita sebut tadi, baju seseorang ataupun badan ataupun tempat sembahyang disyaratkan kena bersih kalau nak sembahyang. Au ghairaha, ataupun selain daripada baju, selain daripada tempat sembahyang, minal jamidat, daripada benda-benda yang pejal, ma'arutubatin fiha, dalam masa yang sama ada sedikit atau kelembapan, sama ada pada najis ataupun pada tangan yang menyentuh. Fa in kana laha ta'mun aw lawnun aw rihun wajaba ghusluha hatta yazul. Maka kalau ada pada tempat yang kena najis tu rasa najis ataupun warna najis ataupun bau najis, maka wajib dibersihkan sehingga hilang tiga-tiga perkara tersebut. Jadi di sini disebut kalau najis-najis ke atas tu kena pada baju kita sebagai contohlah. Kena pada baju kita, darah kena pada baju kita. Tak. Maka kalau darah itu ada zauq, ada rasa, ataupun ada warna. Warna ni boleh dikenal pasti dengan melihat. Kalau ta'am, rasa, boleh dikenal pasti dengan lidah lah. Ataupun rih, ada bau, boleh dikenal pasti melalui hidung. Maka ketika itu wajib kita basuh. Nak hilangkan najis tu mesti basuh guna air mutlak.
Tak boleh kita letak, contoh letak di atas api. Mana jarak lah, baju dengan api tu agak jarak, tak lama sikit hilang najis tu. Tu tidak memadai, kekal bernajis baju kita tu. Mesti kita basuh dengan air. Juga tidak memadai dengan angin. Kita tala kita punya baju ni dekat kipas ke ataupun dekat angin yang kuat, akhir sekali najis tu hilang. Baju kita kekal bernajis sebab belum dibasuh lagi dengan air mutlak. Jadi najis tu mesti basuh sehingga hilang tiga-tiga sifat tersebut. Apa sifat tersebut? Bau, warna dan rasa. Mesti hilang ke tiga-tiga sifat tersebut. Ustaz, kalau najis tu tak hilang melainkan mesti kita guna sabun, maka guna sabun wajib. Wajib guna sabun. Najis tu ada sifat dia. Ada sifat dia tu maknanya bau dia, rasa dia. Lepas tu warna dia. Tiga benda tu kalau boleh hilang dengan basuhan air semata-mata, selesai. Basuh guna air je. Tapi kalau tak boleh hilang kecuali selepas kita basuh dengan sabun, kita gonyoh-gonyoh sikit dah, maka kita tambah sabun dan kita gonyoh dengan bersungguh sikit tu jadi wajib. Jadi wajib. Okey, kemudian boleh jadi orang tanya, ada najis yang susah sangat dihilangkan. Susah dihilangkan. Ada najis yang susah untuk dihilangkan. Sama ada bau dia susah dihilangkan. Tak jenis member makan petai ataupun durian, lepas tu buang air besar. Bila dia buang air besar tu, dia basuh dah punggung dia tu. Jadi secara tak langsung tangan dia tu kenalah, bahagian najis tu kenalah najis. Jadi kat tangan dia tu tak hilang-hilang bau petai tu. Tak hilang-hilang bau petai. Boleh? Macam mana ceritanya? Ataupun darah. Contoh perempuan darah haid. Boleh jadi kena pada pakaian. Tak, dia pun gonyoh, campur sabun lagi, klorok lagi. 3 kali, 4 kali tak hilang-hilang. Tak? Maka kita sebut, kalau selepas kita basuh najis dengan sabun beserta dengan gosok dengan bersungguh-sungguh, masih belum hilang lagi warna najis, maka dimaaf. Malah tempat tu telah menjadi bersih. Boleh? Jadi kena darah kat baju putih, jubah putih, gonyoh, letak sabun, klorok tu, kadang-kadang tak hilang juga warna tu. Okay. Walaupun warna najis masih ada, tempat tu kita sebut dah bersih. Orang yang makan petai tadi tu, lepas tu dia buang air besar. Puas gonyoh lah tangan ni. Kalau dia petai campur kerdas pula, campur apa tu, durian pula. Dah, dia bergabung 3 tu jadi meletup. Air sekali tak hilang bau kat tangan tu. Puas gonyoh dah. 3-4 kali tak hilang-hilang. Saya macam-macam produk dah saya pakai. Bila tak hilang tu hanya bau, maka dimaaf. Maknanya tempat tu dah bersih. Tapi kalau yang ada tu ta'am, rasa, maka ianya kekal najis. Kena basuh lagi. Sehinggalah sampai satu peringkat orang sebut memang najis itu ta'am ataupun rasa najis tu tak boleh dihilangkan dah kecuali dengan potong. Nak hilangkan najis tu, ta'am najis tu, rasa najis tu kamu kena potong. Kalau sampai ke peringkat itu, maka tempat itu dimaaf pada syarak. Maknanya kalau kita buat sembahyang kita sah. Boleh? Jadi asal hukum kita kena hilangkan bau, warna dan rasa najis. Tapi selepas kita basuh 3 kali dengan sabun, dengan bersungguh-sungguh, kalau hanya kekal tu warna sahaja, maka tempat tu dah bersih, warna darah. Tempat tu kita sebut dah bersih. Ataupun yang kekal tu bau sahaja, maka kita sebut tempat itu juga dah bersih. Tapi kalau ada ta'am, rasa, maka kita sebut tempat tu masih najis. Kena basuh sehinggalah sampai satu peringkat memang tak boleh dihilangkan dah rasa najis itu, melainkan dengan potong tempat tu. Contoh baju ni kena
ta'am tu tak boleh dihilangkan kecuali kita potong. Ketika itu tak wajib kita potong. Mana kita sebut dimaaf. Ta'am najis itu, kalau kamu sembahyang pun sah sembahyang. Orang pun tanya, Ustaz boleh rasa najis? Ustaz sebut rasa najis. Tak. Maka ulama kerja sebut, nak rasa najis ni, apa dia? Rasa najis ataupun rasa tempat najis. Contoh kita, seseorang lah, bukan kita lah. Seseorang, dia basuh punggung dia. Tak, okey, dia basuh dan dia sangka dengan sangkaan yang kuat, tangan dia dah bersih daripada najis. Yang ketika itu dia boleh rasa. Rasa guna lidah. Boleh. Tiba-tiba rasa guna lidah, rasa tahi. Rezeki dia hari itu. Maka dia kena basuh lagi tangan dia. Tak? Jadi bila kita boleh rasa najis, bila kita dah sangka dengan sangkaan yang kuat, tangan kita dah bersih daripada najis. Bukan maknanya kita hidang. Ni dalam pinggan ni tahi lembu. Depan tu tahi kambing. Lepas tu belah ni air kencing. Lepas tu kita pun pakai makan. Letak lilin. Atas tu tiup. Pakai kerat. Bagi sikit seorang. Bukan. Tu maksud dia. Yang tu haram lah. Tak ada pasal buat kerja lagu tu. Boleh. Jadi yang dimaksudkan oleh ulama, boleh rasa najis tu bila kita zon. Bila kita sangka dengan sangkaan yang kuat, najis sudah hilang. Maknanya kita dah basuh. Kita rasa, tak ada dah ni. Kita pun rasa, ada lagi. Tak. Itu tak ada masalah, dimaaf. Tapi kalau kita duduk hidang najis rasa, itu haram lah. Itu jelas haram. Allah. Boleh? Boleh Ustaz. Kemudian dia sebut apa tu? Summa. Okey, ada soalan? Soalan nanti saya bacakan Ustaz. Dalam 10-15 boleh stop syarah dan saya bacakan soalan. Semua boleh faham ke? Takut saya syok seorang je. Faham. Cuba respon sikit. Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah faham. Kita sama umur je. Rodong-rodong je. Bukan tua sangat pun saya ni. Boleh tak? Sadar santai je. Okey, Allah. Kemudian summa yazidu fi najasatil kalbi wal khinziri sitta ghasalatin wahidatun minha mamzujatun bi turabin tahur. Kemudian Syekh sebut baca sikit terjemahan dia. Dan bagi masalah najis anjing dan babi pula, najis anjing dan babi ni bukan mesti air kencing ataupun tahi dia sahaja, tak. Badan dia, air liur dia, air mata dia, susu dia, semua tu dianggap sebagai najis mughalladhah. Tak, kalau kena pada badan kita, maka badan kita telah terkena najis mughalladhah. Dan bagi masalah najis anjing dan babi pula, dia perlu menambah 6 basuhan lagi. Di mana salah satu daripadanya hendaklah dicampur dengan tanah yang suci lagi menyucikan. Ini najis mughalladhah lah. Najis mughalladhah, kita ada cara yang tersendiri nak bersihkan dia. Contohlah, anjing jilat kita punya motor. Jadi motor kita tu nak basuh lagu mana? Mudah je. Yang pertama, kita ambil kain, kita lap bahagian dia jilat tu. Mana kita hilangkan zat air liur. Kita hilangkan air liur, zat air liur tu. Kita hilangkan sifat-sifat air liur, warna, bau, rasa, kita hilangkan dulu semua sekali tu. Dah. Kemudian kita simbuh air. Simbuh air tu 7 kali. Sekali dengan air tanah. 7 kali dengan air biasa, air mutlak. Air tanah ni maknanya kita ambil tanah, lepas tu kita letak dalam air, kita gaul sikit. Air tu dah keruh, okeylah. Itu dipanggil sebagai air tanah. Kita tuang kat situ sekali, lepas tu kita tuang pula sebanyak 7 kali. Bersihlah tempat tu. Sebanyak 6 kali. Jadi cara nak basuh najis mughalladhah ialah dengan 7 kali basuhan. Salah satu daripadanya dengan air tanah. Dan cumanya air tanah ni nak basuh pada basuhan ke berapa? Yang moleknya basuhan pertama sehingga basuhan ke-6. Maknanya sama ada basuhan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6. Kalau kita letak basuhan air tanah tu pada basuhan yang ke-7, boleh juga, sah juga. Cuma kurang comel. Sebab apa dikatakan begitu? Begini.
Kalau kita basuh dengan air tanah dulu, tak. Jadi motor kita tu kotor dengan air tanah lah. Kotor dengan air tanah. Maka air kedua dengan air mutlak. Air ketiga dengan air mutlak. Sampai ke air ketujuh. Air mutlak tu membersihkan air tanah yang kena pada motor kita tu. Tak. Tapi kalau kita letak basuhan air tanah itu pada basuhan ketujuh. Bukan kena tambah sekali lagi basuh. Sebab nak bersihkan motor kita yang kita sayang tu daripada tanah. Itu ialah hikmah dia. Supaya tak membazir air. Tu. Boleh? Okey. Hikmah kepada basuh dengan air tanah ni, kita sebut sebagai ta'abudi lah. Ta'abudi ni satu perkara yang Allah Ta'ala suruh. Tak. Tapi kita tak boleh nak fikir apakah dia punya hikmah dia. Hikmah dia. Jadi Allah Ta'ala suruh. Datang Nas beritahu, kalau najis tu anjing dan babi, 7 kali basuh, sekali dengan air tanah. Kita pun hadir. Kita pun angguk, kita pun buat. Boleh? Tu. Tak tahulah kalau hikmah sudut sains tu kena tengok balik lah. Mungkin ada sudut najis atau kuman-kuman boleh dihilangkan dengan tanah ke apa itu. Allah Alam. Tu kena tengok balik. Okey. Okey, selesai kat situ. 10-10 dah. Okay, baca sikit lagi. Baca lagi Ustaz Amirul. Bismillah. Wa in lam yakun laha ta'mun wa lawnun wa rihun in kana minal kalbi wal khinzir ghasalaha sab'a ghasalatin wahidatun minha mamzujatun biturabin tahur. Wa in kanat min ghairihima ghasalaha marratan wahidatan wa yajibu sabbu al-ma'i 'ala al-mutanajjisi idza kana al-ma'u duna al-qullatain fa in adkhala al-mutanajjisa fihi lam yatahur wa tanajjasa al-ma'u wa mulaqi. Baca terjemahan sekali lah. Okey. Dan sekiranya najis tersebut tidak ada rasa, warna dan bau, yakni najis hukmi, jika ia adalah najis anjing dan babi, maka hendaklah dia membasuhnya dengan 7 kali basuhan. Salah satu daripadanya dicampur dengan tanah yang suci, lagi menyucikan. Dan jika najis tersebut adalah selain dari keduanya, maka memadai membasuhnya sekali sahaja. Wajib dicurahkan ke atas benda yang bernajis itu sekiranya air tersebut kurang dari 2 kolah. Sekiranya seseorang memasukkan benda yang bernajis ke dalam air yang kurang dari 2 kolah, maka ia tidak akan menjadi suci, bahkan air itu dan benda yang terkena air tersebut dan apa sahaja yang bersentuh dengan najis dan apa sahaja yang bersentuh dengan air itu akan menjadi najis. Okey. Jadi tadi kita sebut najis kena pada pakaian, kena pada badan, dan ianya meninggalkan apa? Bau ataupun rasa najis ataupun warna najis, zat najis. Itu dipanggil sebagai najis ainiyah. Apa dia najis ainiyah? Najis ainiyah ialah najis yang kita boleh tengok dengan mata kita. Kita boleh rasa dengan lidah kita ataupun tangan kita. Kemudian kita boleh apa? Satu lagi. Kita boleh tengoklah dengan kita boleh hidu dengan hidung kita. Najis ainiyah najis yang ada warna atau bau ataupun rasa. Ta'am. Itu najis ainiyah. Cara bersihkan kita dah terang tadi. Mesti menghilangkan semua sekali. Sifat-sifat tu kalau nak hilangkan kena guna sabun, maka wajib guna sabun. Kalau tak hilang juga selepas 3 kali basuh dengan gonyoh dan bersungguh-sungguh, maka perinciannya sebagaimana telah lalulah. Sekarang ni najis hukmiyah pula. Najis hukmiyah ni apa dia?
najis yang tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa. Contoh, adik kita kencing kat dinding. Dinding rumah. Adik kita kencing kat dinding rumah. Kita tak basuh. Kita biar seminggu, masuk 2 minggu, sebulan, tak. Lepas tu 2 bulan. Okay, lepas 2 bulan, kita pergi kat dinding tu. Masih kekal ke bau dia? Rasa, warna? Tak ada belaka dah. Zat najis pun tak ada. Sifat najis pun tak ada. Maknanya warna tak ada, bau tak ada, rasa tak ada. Semua tak ada. Tapi tempat tu bersih ke belum? Dalam mazhab Syafi'i belum bersih. Sebab apa? Belum dibasuh dengan air. Boleh? Boleh tak? Ha? Adik kita kencing kat dinding, kita tak basuh selama 2 bulan. Lepas tu kita tengok balik dinding tu. Air kencing dah hilang, warna dah hilang, bau air kencing dah hilang, rasa air kencing dah hilang. Hilang belaka. Zat hilang, sifat hilang. Tapi tempat tu masih bernajis sebab belum dibasuh. Belum dibasuh. Maka cara nak basuhnya lagu mana? Ada 2 lah. Kalau najis tu jenis anjing dan babi, tak. Maka kena basuh 7 kali juga. 7 kali aliran air. Dan 1 daripada 7 itu menggunakan air tanah. Air tanah. Air tanah ni mana air yang keruh selepas dimasuki tanah. Macam air Sungai Pahang tu lah. Tapi taklah sepekat air Sungai Pahang tu. Sekadar keruh sikit tak apa dah. Sehingga mengubah nama. Daripada air kosong, kita panggil air itu dah keruh. Dah boleh lah untuk kita buat basuhan najis mughalladhah. Jadi kita alihkan sahaja sekali, 2 kali, sehinggalah 7 kali, sekali dengan air tanah. Kalau najis tu bukan daripada najis mughalladhah. Contoh macam air kencing adik kita tu. Tak memadai kita alihkan air dengan sekali aliran sahaja. Kita ambil air, kita simbah atas tu. Selesai masalah. Tempat tu dah bersih. Tempat tu dah bersih. Tu. Boleh tak? Sebab apa? Sebab sifat dah hilang, zat dah hilang. Nak buat apa lagi? Alihkan air sekali cukup lah. Kalau tadi, dia ada zat dia. Ada sifat dia. Maka kita kena gonyong supaya hilang sifat-sifat dan zat tu. Sekarang ni benda tu dah semua dah tak ada. Kita perlu buat apa lagi? Hanya alihkan air sahaja. Lepas tu disebut wajibu sabbul ma'alal mutanajjis. Ini cara nak basuh najis lah. Wajib kita curahkan air ke tempat najis. Contoh baju ni najis. Tak? Tu. Cara nak basuh lagu mana? Dia 2 lah cara nak basuhnya 2. Kalau air yang kita gunakan tu air sedikit. Air sedikit ni kurang 2 kulah. Kurang 2 kulah ni maknanya kurang daripada 217 liter. Sebagaimana disebut oleh sahib At-Taqirah As-Sadidah. Sebahagian kata 216. Lebih kurang itulah 217 liter lah kita ambil. Itu 2 kulah. Okay, jadi saya nak basuh najis ni cuma menggunakan air yang sedikit. Contoh 1 liter air. Jadi cara nak basuh ialah mesti air itu yang jatuh kepada najis. Air itu dicurahkan ke atas najis. Sehinggalah menghilangkan sifat-sifat najis, maka baju saya dah kembali bersih. Boleh? Okey. Kalau air itu banyak. Contoh kat pantai, kat kolam, nak dekat apa nama? Sungai. Maka macam mana saya nak basuh najis tu? 2. Saya nak ambil air tu, tuang. Lepas tuang, dia masuk balik dalam pantai tu, dalam sungai tu, dalam kolah tu. Itu boleh. Ataupun najis tu terus saya rendam dalam kolah. Lepas tu saya pun gonyong-gonyong dalam kolah tu. Juga boleh. Apa beza dia? Beza dia ialah pada yang pertama, iaitu pada ketika mana kita basuh najis menggunakan air yang sedikit, disyaratkan air itu mesti jatuh ke atas najis. Tak boleh ada air yang sedikit kita masukkan najis ke dalam dia. Tak boleh. Sebab apa? Sebab air yang sedikit ni, yang 217
200 215 liter ke bawah lah, yang kurang 2 kullah ni, dia akan menjadi najis dengan semata-mata kena najis. Jadi tak boleh air tu kurang 2 kullah, kita ambil baju yang bernajis, kita masuk ke dalam tu, kita pun basuh. Kalau kita buat lagu tu, semua sekali air tu 200, contohlah 200 liter tu, semua sekali bernajis. Secara tidak langsung, baju yang kita basuh pun telah dibasahi oleh air yang bernajis. Jadi tak selesai masalah lah. Boleh? Jadi kalau air yang kita nak buat basuh najis tu sikit, maka air tu mesti jatuh kat atas najis. Kita tuang air, kita basuh sikit. Hilang najis, selesai. Tapi kalau air tu banyak, kita nak rendam terus dalam air tu, lepas tu kita basuh, tidak ada masalah. Sebab kalau air banyak ni, air banyak tidak menjadi najis. Air banyak mana lebih daripada 217 liter dan ke atas, dia tidak menjadi najis, melainkan kalau berubah sifat air, sama ada bau, warna ataupun rasa. Sebab tu disebut dalam kitab kita ni, wajibu sabbul ma' 'ala al-mutanajjis idza kana al-ma'u duna al-qullatain. Wajib dicurahkan air ke atas benda yang bernajis itu kalau air itu kurang 2 kullah. Dengan mana kalau air itu 2 kullah, najis tu kita nak terus campak dalam air tu pun tak ada masalah. Lepas tu kita gonoh-gonoh dalam air tu pun tidak ada masalah. Sebab air yang 2 kullah tak ada kekuatan untuk menahan najis. Maknanya dia kekal bersih selagi mana tidak mengubah sifat dia. Warna dia, bau dia ataupun rasa dia. Fa in adkhala al-mutanajjisa fi lam yatuhur wa tanajjasa al-ma' wal mulaqih. Kalau air kurang 2 kullah, saya ada tong tu kurang 2 kullah. Tong tu hanya ada 200 liter air. Saya punya kopiah najis. Sepatutnya saya ambil air, saya tuang kat kopiah sambil-sambil saya basuh. Sekarang ni saya bukan buat lagu tu. Saya ambil kopiah ni, saya letak dalam tong tu. Maka tong tu, air tu semua najis. Air dalam tong tu semata-mata kena najis yang ada kepada kopiah. Air dalam tong tu semua najis. Automatik kopiah ni pun dah terkena air najis. Jadi tidak ada gunalah perbuatan kita tu. Tidak lebih, hanya kita menajiskan. Tadi najis sikit, kena kat sini. Bila kita letak dalam tong tu, air ni kena, kopiah kita kena air dalam tong, automatik secara tidak langsung satu kopiah pula dah menjadi najis. Sebab tu disebut kat situ apa? Sekiranya seseorang memasukkan benda yang bernajis seperti kopiah ni ke dalam air yang kurang 2 kullah dalam tong tu, maka ia tidak akan menjadi suci. Ni, kopiah ni tak akan jadi suci. Bahkan air itu dan benda yang terkena air tersebut, malah air dalam tong menjadi najis, kopiah ini juga menjadi najis sebab sentuh satu air yang dah berubah daripada air mutlak menjadi air najis. Wallahualam. Tak ada kot ni. Kita tangguh dulu lah tak? Buka soalan tu, ada soalan? Okey. So jadi kita dah tamat syarahan yang untuk surat yang pertama. Jadi kepada pelajar-pelajar, tuan-tuan dan puan yang melihat di Google Meet maupun di FB Live, anda boleh bertanyakan soalan, dan kalau boleh soalan itu berkaitan tentang tajuk yang kita bincangkanlah supaya tak menjadi meleret nanti. Okay, alright. Dan saya dah nampak beberapa soalan yang berada di Google Meet punya chat. Saya akan bacakan. Okay, soalan daripada Muhammad Hakim Abdul Malik. Assalamualaikum Ustaz. Had bagi badan ni yang luaran je ke Ustaz? Kalau arak dah masuk dalam badan, maka kalau arak dah masuk badan, maka badan dah dikira bersuci? Apa dia soalan? Arak masuk dalam badan? Ustaz Skype. Soalannya macam ni Ustaz. Start sikit. Cuba ulang balik. Ustaz Amirul. Okay. Maaf. Okay, tadi ada penanya ingin membuka mic. Jadi mungkin siapa
Tuan Hakim boleh buka mic dan bertanya. Ya. Mungkin soalan Sila. internet dulu sikit. Soalan dia macam ni, had bagi badan tu hanya berdasarkan luaran badan ataupun kalau termasuk dalam badan. Contohnya macam kalau arak tadi kan, masih dalam mulut dikira masih bernajis kan, walaupun dalam mulut. Tapi bila dah bersihkan mulut, arak tu dah masuk dalam badan, kira dah suci lah, walaupun arak berada dalam badan. Betul. Jadi dalam bab najis, mulut kita, dalam mulut, dalam hidung kita, dalam mata kita, dalam telinga kita dianggap sebagai bahagian yang zahir. Bahagian yang zahir. Dengan makna kalau ada najis kat situ, kita kena bersihkan juga. Bila dah sampai ke dalam perut, ke dalam halkum ni, dah dianggap sebagai batin lah. Nak bersihkan lagu mana lagi? Tak wajib dah lah. Sebagaimana kita sama bawa tong najis ni lah ke mana-mana. Tak, sembahyang kita sah walaupun kita buat tong najis. Jadi walaupun ada arak dalam badan, sembahyang sah. Sebab dah dalam badan. Nak dianggap sebagai najis ni bila keluar daripada badan. Contoh tai duduk dalam, kita tak sebut najis. Bila dah keluar daripada punggung, daripada dubur, barulah kita sebut najis, wajib dibersihkan. Boleh tak? Boleh menjawab soalan tak? Boleh Ustaz, cuma kalau mulut tu kira zohir ke masih? Mulut dia macam ni. Kita mungkin panggil batin lah. Tapi sudut fuqaha, ulama fiqh sebut itu dianggap sebagai anggota zahir. Anggota yang zahir. Sebab tu mereka sebut bila najis ada kat mulut, wajib dibasuh. Sebab apa? Bab najis ni diberatkan. Bila ada dalam mulut sekalipun dianggap sebagai zahir lagi dan wajib dibasuh. Tapi kalau mandi wajib, dalam mulut, dalam mata, dalam hidung, dalam telinga, dan telinga tu makna dalam tu lah. Itu dianggap sebagai anggota yang batin. Maknanya tak wajib basuh lah. Ketika kita mandi wajib, tak wajib lah kita sembuh dalam mulut, masuk air dalam hidung, basuh dalam ni. Nak bagi kena air dalam hidung, dalam mata, tak wajib. Tapi bab najis dia berat sikit. Jadi walaupun duduk dalam mulut, dalam hidung, dia anggap sebagai zahir dan wajib dibasuh. Allahuakbar. Okey. Jadi soalan pertama. Soalan yang kedua daripada Tuan Muhammad Afif. Maaf Ustaz bertanya, kalau semasa solat gusi berdarah, jadi gusi tiba-tiba berdarah, jadi kira batal ke solat tu? Gusi berdarah. Ini bab najis, bab darah ni. Bab darah. Darah manusia ni dia direngankan hukum lebih daripada darah benda lain. Terutama darah sendirilah. Kita pergi perang, tak? Tiba-tiba ada orang pihak musuh tusuk kita ataupun pukul kita, darah kita punya tangan ni meleleh darah. Najis cuma dimaaf kalau semayang pun sah. Sebab benda tu terhasil bukan dengan perbuatan kita sendiri, maka najis yang keluar daripada tubuh badan kita dan ianya bukan daripada hasil perbuatan kita sendiri, mana tak sengaja lah. Tak, kawan tu yang kerat, bukan aku kerat sendiri tangan aku ni. Tak. Maka dimaaf walaupun banyak. Jadi gusi kita tu termasuk dalam bahagian tu lah. Termasuk dalam bahagian itu. Dia najis daripada diri kita sendiri dan bukan sengaja kita pisah, pergi pecah ke gusi tu. Pergi kerat ataupun pergi potong, lukakan, tak. Maka dimaaf walaupun banyak. Dimaaf tu maknanya dia najis. Tapi dimaaf. Manakala buat semayang pun sah. Allahuakbar. Okay. Kemudian soalan daripada Tuan Zulfaris. Adakah air kencing unta, adakah air kencing unta itu juga bernajis? Soalan dia, bagaimana dengan air kencing unta? Air kencing unta najis. Mungkin apa yang cuma, dengan hadis Nabi. Kisah minum tu saya tak ingat.
Dia ada jawapan daripada ulama lah. Yang mazhab Saya tengok Maliki balik kan? lah tu. Mengenai air kencing unta tu pernah baca, cuma tak ingat macam mana jawapan ulama. Nanti saya tengok balik, saya jawab esok lah. Jadi najis memang najis. Cuma dia termasuk bawah berubat dengan najis, saya tak silap. Berubat dengan najis. Di dalam mazhab Syafi'i boleh lah. Berubat dengan najis ni boleh. Tapi dengan syarat apa? Memang ubat tu berkesan berdasarkan perkataan pakar, doktor pakar sebut memang berkesan, lepas tu ada ubat lain dah yang bersih untuk kita guna. Ketika itu boleh kita berpindah kepada ubat yang najis. Tapi selagi mana ada ubat yang bersih, ubat bersih tu berkesan untuk kita, tak boleh dah guna ubat yang najis. Tu. Cuma jawapan lebih terperinci tu saya bawa kemudian lah, insyaAllah. Kalau tak lupa. Takut esok saya lupa, orang yang bertanya lupa. Okay. Kemudian soalan dari Tuan Muhammad Amir Faris. Kalau bulu kucing Ustaz, bulu kucing ataupun bulu haiwan? Tadi kita sebut kalau bangkai, makna bangkai ni binatang tu mati dalam keadaan apa? Tidak disembelih. Maka seluruh juzuk badan dia najis. Sama ada bulu, tanduk semua najis. Sama ada binatang tu boleh dimakan ataupun tidak. Lembu ke ayam ke rimau ke singa ke ikutlah. Itu satu. Yang kedua, binatang yang boleh dimakan. Binatang yang boleh dimakan, kalau kita sembelih, maka seluruh juzuk anggota badan dia bersih. Kita sembelih lembu. Tanduk lembu bersih, kulit lembu bersih, bulu lembu bersih, semua bersih. Tahi dia tak bersih lah, tahi. Tapi juzuk-juzuk anggota lain semua bersih. Sebab apa? Kita sembelih si lembu tu. Kita sembelih kambing tu. Okay. Ketiga, binatang yang tak boleh dimakan. Contoh kucing. Binatang ni tak boleh dimakan, haram dimakan. Kita sembelih ke tak sembelih ke haram dimakan. Maka dengar dia elok. Bulu dia, selagi mana bersambung dengan badan dia, maka bersih. Maknanya selagi mana tak terpisah daripada badan dia, bersih. Saya semayang, Allahu Akbar, saya sentuh kucing. Kucing tu hidup. Adakah dikatakan saya menyentuh najis? Tak. Sebab apa? Bulu dia tak berpisah daripada badan dia. Tapi kalau bulu dia dah berpisah daripada badan dia, walaupun dia sedang hidup, mentahlah lagi kalau dah mati, maka bulu dia tu najis. Najis. Cumanya, ulama' kita sebut disebabkan si kucing seorang duduk dengan kita, main dengan kita. Tak. Maka dimaafkan kalau sedikit bulu tu ada pada diri kita. 2-3 helai, 4-5 helai. Sikit. Sikit banyak ikut uruf. Mana abang adik kita tengok, sikit itu. Tak nampak mana. Semayang kita sah. Walaupun kita bawa bulu kucing tu. Tapi kalau banyak, rabak sekali satu badan dia penuh dengan bulu. Semayang tak sah lah. Kena sembahyang semula. Boleh? Sebab banyak sangat. Jadi ianya najis. Cuma sikit dimaaf. Kalau banyak tidak dimaaf, kena ulang balik sembahyang. Kena bersihkan dulu, lepas tu sembahyang. Terus? Okey. Kemudian soalan daripada Tuan Hafiz juga. Jika selepas solat baru terperasan ada najis. Lepas solat baru terperasan najis, solat ataupun tidak solat? Kalau lepas solat baru terperasan ada najis. Okey. Najis tu ada bila? Sejak bila ada najis kat badan kita tu? Dia macam ada contoh ada picisan darah kat seluar kan. Tapi kita tak perasan benda tu. Kita semayang je. Contoh semayang Zuhur pukul 2 kan. Pukul 4 baru perasan. Ada darah. Kira sah ke semayang? Yang menjadi persoalan sikit tu lah. Darah tu ada bila tu lagi masalah tu. Saya tak ingat. Kalau yakin betul darah tu ada. Kalau ada sebelum solat mudah jawapan dia. Kalau sebelum solat memang confirm tengok solat tu ada tak? Cuma kita tak perasan. Maka batal semayang. Batal semayang. Sebab kita pikul najis. Tapi macam tak adalah najis tu kalau darah ni dia kalau sedikit dimaaf. Malah kalau daripada darah diri kita sendiri
yang keluar daripada badan tanpa perbuatan kita sendiri, walaupun banyak dia maaf. Tapi kalau perbuatan sendiri, contoh bisul kita picit ataupun jerawat kita picit keluar darah, itu kalau sedikit dia maaf. Sikit ni besar mana? Sebahagian kata besar buku besar Allahumma salli ala Muhammad. Kita punya kuku ni, kelingking. Besar kuku jari kelingking. Ada kata besar bulatan duit. Dulu ada duit yang ada lubang kat tengah. Besar lubang tu. Tu. Itu kalau najis ataupun darah yang sengaja kita buat keluar lah. Dimaaf kalau sedikit. Kalau banyak, tak dimaaf. Kita pisah, picit. Jerawat tak picit, betul penuh dengan darah ni. Tu kena bersihkan dululah sebelum sembahyang. Tapi kalau dia pecah sendiri, tanpa kita picit, itu walaupun banyak dimaaf. Kemudian, Allah A'lam. Okey, baik. Kemudian soalan tentang Banyak lagi Ustaz Amirul? dalam kurang daripada 5 lagi saya ambil boleh. ada soalan yang berulang. Okey. Okey, dia soalan sama macam konsep macam tadi. Kalau selepas solat perasan ada perkara yang menghalang wudu, kena kulit, sama macam tadi kan Ustaz? Yang tu secara terperinci akan datang lah. Kita akan terang. Cumanya secara ringkas, sembahyang tu tak sah. Sembahyang tu tidak sah. Contoh lepas sembahyang baru perasan kat tangan kita ni ada sisik ikan. Jadi ketika berwuduk tadi, maknanya tak kenalah air pada kulit di bawah sisik ikan tersebut. Bila tak kena air pada satu juzuk anggota wuduk, wuduk tu sendiri tidak sah. Tak sah wuduk, tidak sah salat. Maka kena ulang balik wuduk dan juga salat. Cuma cara ulang wuduk tu kita akan terang nanti, insya-Allah. Okey. Kemudian terus pergi pada hikmah basuh dengan air tanah, dah Ustaz jawab. Kemudian daripada Cik ataupun Puan Wan Nur Izzatul, sama macam soalan tadi, iaitu selepas solat ternampak najis dekat sejadah. Sama juga. Atas sejadah? Ya. Ustaz, kalau dekat sejadah ada najis tapi baru perasan selepas solat. Okey. Macam kita sebut tadi, disyaratkan suci tempat najis, maknanya tempat yang kita sentuh. Jadi persoalannya najis itu kita sentuh tak masa kita solat? Dia duduk atas sejadah. Tapi kalau kita tak sentuh, dianggap sebagai tempat kita solat tu suci. Contoh saya sujud. Berbetulan dengan dada saya ada najis. Saya sentuh tak? Saya tak sentuh. Tapi berbetulan. Bertentangan dengan dada saya najis. Sebenarnya saya sah. Sebab saya tak sentuh. Tu. Boleh tak? Jadi kalau sentuh, batal lah. Kalau tak sentuh, tak batal. Tu. Satu lagi. Yelah. Tu jawapan dia. Okey, terus. Okey. Kemudian apakah ukuran air 2 kolah, itu pun Ustaz dah jawab, 270 ataupun 216 dan lebih kurang gitu. Betul Ustaz? Ya, dalam kitab yang saya baca ni, dalam syarah Safinatus Salah ni, dalam ta'liq tu disebut dalam 216. Dan dalam Tazkirat Sadidah sebut 217. Jadi lebih kurang tu lah. KRI dalam 215, 217, 18 itulah. Terus? Kemudian persoalan tentang mesin basuh. Mesin basuh saya rasa macam panjang sebab ada 4. Ada panjang sikit. Nak sambung. Rasa yang tu tangguh lah dulu tak? Mesin basuh. Kalau jawab ringkas mudah lah. Kalau jawab ringkas automatik punya, itu tak ada masalah. Lepas kita basuh tu memang keluar tu baju kita dah bersih. Sebab proses yang berlaku ketika mana mesin automatik sedang hidup, sedang
sedang berjalan tu lah. Tak? Sampai ke peringkat akhir, dia menyebabkan baju yang kita nak jemur tu dah bersih. Dah bersih. Walaupun mula-mula kita masuk tu ada najis air kencing ke, najis handuk ke. Tak. Tapi kalau apa nama, yang biasa, najis yang apa tu, mesin basuh biasa, rumit sikit lah. Rumit sikit. Begini, kalau mesin basuh biasa, kalau kita nak basuh najis, kalau kita nak basuh baju yang tidak ada najis, contoh baju suami isteri tak, ataupun anak-anak sekalian, anak yang dah besar, yang hanya kita basuh sebabkan peluh, sebabkan ada tanah, mana kotor sebab bukan najis, kotor disebabkan perkara bukan najis, peluh, tanah semua tu bukan najis. Maka ketika itu tak ada masalah lah kita cucikan sikit dinding dinding kita punya mesin basuh tu, cucikan, alihkan air elok biar turun ke bawah dan keluar, mengalir keluar. Lepas tu kita letak pakaian, kita masukkan air, kita masukkan sabun, basuh sampai itu nak bilas ke tak nak bilas tak ada masalah. Sebab daripada awal lagi kita masukkan baju yang bersih. Baju yang bersih, yang tidak ada najis. Yang jadi masalah kalau kita basuh baju yang bernajis. Itu ada beberapa cara. Pertama, kita bilas dulu. Bahagian najis tu kita bilas dulu kat luar mesin basuh lah. Lepas tu kita masuk dalam mesin basuh dalam keadaan dia dah suci, dia dah bersih. Lepas tu kita basuh. Ataupun kita masukkan terus dalam mesin basuh. Tak. Jadi, lepas kita masukkan air, lepas tu kita letak baju. Ataupun kita letak baju dulu, lepas tu kita masukkan air. Ala kulli hal, bila air tu bertakung dan kurang daripada 2 kullah, tak menyebabkan, kalau ada najis lah pada pakaian, menyebabkan air semua tu akan jadi najis. Jadi automatik basuhan pertama tu, pakaian kita tu dibasuh oleh air najis, sudut syarak lah. Jadi seluruh juzuk daripada pakaian kita jadi bernajis. Kita basuh kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Jadi nak buat lagu mana? Kena bilas pula lah. Bilas tu sama ada bilas satu-satu, mana basuh setiap pakaian. Tak, sekira-kira bilas tu, bilas sekira-kira yang jatuh daripada pakaian kita tu air yang dah jernih. Tak, kita letak dalam mesin tempat apa tu, spin tu. Lepas tu kita spin. Ataupun kita terus letak dalam tempat spin tu. Tak, lepas tu kita tuang air kat bahagian atas. Tuang beberapa kali. Sekira-kira keluar daripada sekira-kira air yang keluar daripada tempat keluar air tu dah agak jernih. Tu dah memadai dah tu. Zonnya dah bersih. Lepas tu kita spin lah. Kalau yang mudah lagi memang dengan cara automatik. Letak je di mesin bersih. Allahuakbar. Alright, so Alhamdulillah selesai sudah slot yang pertama kita pada malam ini. Dan sebelum kita menghabiskan slot kita yang pertama, saya nak minta tuan-tuan dan puan sekalian untuk mengisi borang kehadiran dan borang penilaian yang berada di ruangan komen. Okey, dan seterusnya tuan-tuan dan puan sekalian jangan lupa untuk terus ikuti kelas kami ataupun daurah ini pada slot yang kedua, iaitu pada hari esok jam 9.30 malam. 9.30 pagi. Okay. Dan para peserta dan para pelajar boleh masuk sekira-kira dalam jam 9 pagi untuk kita menunggu kehadiran ustaz dan sebagainya. Okey. Dan sementara tuan-tuan dan puan mengisi borang kehadiran ataupun mengisi borang penilaian, di sini kami ingin merequest ataupun meminta untuk tuan-tuan semua buka kamera kerana kita akan ada sesi bergambar untuk laporan kami. Laporan penting tu. Apa Ustaz? Laporan tu penting sekali. Okey. Alright, saya bagi dalam 9.4 lagi 2 minit, 9.45. Kemudian kita start start sini. Alright. So semua boleh isi dulu borang penilaian dan borang kehadiran. Untuk di Facebook juga, di Facebook ada ke tidak ya? Kalau belum ada, minta komiti untuk letak di ruangan komen Facebook ya.
dengan Facebook boleh letakkan. Cuma di Facebook tak perlu buka kamera lah. Okay. Alright. So saya sekejap. Alright. So saya yakin ini tadi yang buka kamera dan bersedia untuk bergambar. Okey, jadi praktek boleh boleh snapkan gambar kita. Boleh buat kiraan ya supaya kita tak tertunggu-tunggu. Okay, kita mula sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, boleh buat freestyle tak? Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Ni dah. Terima kasih. Alright. Okay. So insyaAllah tuan-tuan dan puan sekalian, kekal bersama dengan kami. Daurah belum habis lagi kerana kita akan ada slot yang kedua pada hari esok jam 9.30 pagi. Okay. Jam berapa? 9.30 pagi. Alright. Dan link akan diberikan juga. Okay. InsyaAllah. Link akan diberikan dan link yang sama saya tahu. Setahu saya link yang sama. Apapun nanti kami update dalam grup WhatsApp. Alright, so jumpa tuan-tuan dan puan sekalian pada hari esok jam 9.30 pagi di sesi yang kedua dalam Daurah Fiqh Ibadah Online. Okay, terima kasih. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Tak kena nahu macam ni, sempat.